مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا حي يا قيوم برحمتك يا أستغيث. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mendalami lagi di dalam pelajaran tauhid dan juga di dalam tasawuf. Itu kita menyambung di pelajaran malam. Pelajaran di dalam dua kalimat syahadat. Muka 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hayyun daimun qayyumun. Maknanya dengan dia hidup dan mati. Kita hidup pun dengan dia, kita mati dengan dia. Dia itu yang mana? Dia itu satu, mana? Kau hidup dengan dia, mati pun dengan dia. Dia itu siapa? Kuat sikit. Nyawa. Cuma beri lain gelarannya. Dia juga, tapi tadi nyawa. Lain nama, dia juga. Hah? Allah. Hah? 7 sifat. Lain nama dia lagi ke apa? Nur Muhammad. Lain lagi itu nama apa dia? Insan. Jadi insan Allah berfirman di dalam Quran, Qala ta'ala fil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Yunus ayat 52. Inna khalaqal insana fi ahsani taqwim. Maknanya, maksudnya, aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Yang mana? Yang insan ataupun nyawa. Dia yang menghidupkan kita. Nyawa itu hak siapa? Hak Allah. Sayang harta atau sayang nyawa? Sayang nyawa. Tak pernah ingat nyawa. Kalau barang emasnya hilang tak boleh tidur. Malam kemarin dia pun cerita dengan bini Ismail. Tapi bukan Ismail sini, Ismail Tiongkok. Barang aku baru dibelikan 4.000 rupiah. Hilang, tak boleh tidur aku dia. Jadi kita baliklah dengan nyawa. Naklah kita mengetahui perkataan asyhadu. Nak kita mengetahui perkataan asyhadu, saksi, mengesah. Mengesah ada atau tak ada? Ada. Ada di dalam diri kita, Allah. Itu dengan sebenar-benarnya tahu supaya kita dapat sebenar-benarnya nak tahu, bukan sembarangan. Supaya kita tahu dapat faedah. Tahu faedah. Faedah ni bahasa Arab, bahasa Melayu ni tahu faedah. Kadang-kadang Melayu kita pun sebut faedah. Faedah ke mana? Kegunaan. Dapat berguna. Faedah atau berguna kepada sesuatu kehendak dunia dan akhirat. Ternyata tak tadi. Dapat gunakan dunia dan akhirat. Itulah caranya. Sesuatu tadi. Itu dalam asyhadu tadi. Aku naik saksi. Saksi ada, bukan tak ada. Wow. Wow waktu kita wa asyhadu. Wow itu dalam bahasa Arab, grammar dia dan. Wow itu maknanya dan. Adalah mu'iyah. Maksud wow itu dua perkataan dalam pengertian kenyataan wow itu. Wajahu rabbika zil zalali wal ikram. Maknanya zat Allah mempunyai kebesaran. Itu zat tadi itu di dalam diri dan kemuliaan.
Arti waw kedua ialah waswasil khannas, pengasuh, menunggu peluang setan. Jadi setan menunggu. Bila kau dah dapat mengakui tadi, kadang-kadang boleh goyah. Faham tak? Nampak orang tu, kau zup. Bila zup kau dah tak dapat mengaku yang mana kau. Pengasuh setan ni sudah mulai waswasil khannas, berjaga-jaga setan nak tak keluar. Faham tak? Macam sekarang kau nak sembahyang, Allah, tengah gini setan ambil peluang, teringat ke sana, teringat ke sini. Jaga baik-baik. Faham tak? Kadang-kadang waswasil khannas allazi wasisu fi sudurin nas, berjaga-jaga setan enggak pulang nak goncangkan tenteraman kita. Kita sudah tentram tadi dapat tuh. Minal jinnati wanas. Kadang-kadang dia kata dia datang berbentuk makhluk yang halus sebangsa jin atau sebangsa manusia. Kau tak betul nanti jaga tak. Dia sudah goyangkan kita lagi. Itu macam-macam cara dia. Dari itu hendaklah kita faham maksud terletak hakikat sempurna, terletak hakikat kenyataan Allah yang sempurna betul-betul. Jangan pula tidak berhasil kehendak kita terhadap Allah Ta'ala. Jangan kita tak berhasil terhadap kita mau sesuatu hajat, tidak berhasil lagi. Dengan Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalam suratul Ikhlas. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta. Main. Di mana kau nak minta mewujudkan dirimu? Tiada ia beranak dan tiada ia diperanakkan. Dan tiada pula baginya bandingan sesuatu. Tidak ada bandingan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang pun terbandingan seperti dia. Dari perkataan ini sudah nyata kalimat la ilaha illallah. Bukan maksud maknanya tiada Tuhan melainkan Allah. Ini makna pada orang awam. Orang awam ini orang kebanyakan. Kalau kita membawa ke dalam pelajaran hakikat, la artinya tiada. Ilah hanya. Ilah ada. Allah. Tiada hanya ada Allah. Kalau la Rabbi illallah baru tiada Tuhan melainkan Allah. Bahasa Arab, kalau disebut Rabbi itu Tuhan. 5 perkara dalam sifat 20 di dalam kalimat la terkandung huwallahu ahad. 5 sifat terkandung. Huwallahu ahad, dia Allah yang tunggal. Dia yang tunggal. Berserah dengan dia. Berserta dengan dia. Mana diri engkau yang sebenar? Ilaha terkandung 6 perkara pula. Allahus samad. Jadi yang dikatakan, nanti kita akan kupas macam mana yang dikatakan terkandung 5 perkara dengan 6 perkara. Allahus samad. Mengapa kau minta dengan Allah? Sebab Allah itu mendengar, Allah itu pemurah, Allah itu penyayang, Allah itu sifat kudrat, Allah itu sifat hidup. Kalau Allah itu tak sifat hidup, buat apa kita minta dengan dia? Adakah Allah itu sifat lalai? Tidak. Adakah Allah itu sifat mungkir janji? Tidak. Inilah yang kita mau faham. Allah tak pernah mungkir janji. Yang mungkir janji di kita. Jangan katakan nasib, macam kita accident. Oh, dah nasib aku. Tidak. Itu salah kita sendiri, kita buang laju-laju. Kita lah nak mubahkan seluruhnya. Faham? Apa ni susah. Kau tak nak kerja. Kau tak nak usaha. Faham? Kita yang mubahkan. Kita lah yang nak mubah seluruh. Ilaha terkandung pada 4 perkara pula. Lam yalid walam yulad. Allah terkandung 5 perkara pula. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Dari itu dalam kalimat tauhid, dalam kalimat tauhid, kalimat yang kita mengesahkan la ilaha illallah. Mengesah tak? Tahu mengesah? Satu contoh, Allah mendengar atau tak mendengar? Mana yang kau mengesah? Jangan ragu-ragu lagi. Allah tahu atau tak tahu? Tahu. Allah melihat atau tak melihat? Melihat. Baiklah contohnya, kita suami sembahyang, isteri tak sembahyang. Allah melihat tak? Melihat. Inilah yang kita mau paham. Jadi kalau orang yang dalam rumah itu tak sembahyang, apa namanya? Dia ngengkar tak perintah Tuhan. Bila ngengkar disebut munafik. Itu namanya munafik. Orang yang munafik. Orang yang mengingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalau suami istri tidak mau sembahyang, kita dah kasih tahu. Nah, kita lepas sembahyang, kita bentangkan teleponnya, kita letak situ. Nah, maksudnya tadi mana sih sembahyang. Kalau suami tak mau sembahyang, lepas kita sembahyang, letak sejadah. Dia masuknya. Lama-lama dia tengok rukunnya dengan kekuatan. Tapi bukanlah orang-orang sungai. Ini orang kuming negeri Cina. Abang Haji dah pergi negeri Cina. Dari itu kalimat tauhid ternyatalah huruf tersusun kepada kalimat la ilaha illallah. Tersusun kalimat la ilaha illallah. Terkandung 20 sifat di dalam wujud Allah. Wujud Allah. Allah itu ada tidak? Ada. Kalau ada, Allah itu ada berapa sifat? Sifat dia wujud, dia ada, mustahil dia ada. Dia kidam, dia sedia, mustahil dia tak sedia. Dia baka, dia kekal, mustahil dia tak kekal. Wujud kidam baka muhal Tuhan ini selain dengan berlainan. Lain semua ada bentuk, ada rupa. Tapi pada Allah tidak ada bentuk dan rupa. Laisa kamitslihi syai'un. Qiyamun ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Adakah Allah itu bersandarkan dengan sesuatu? Tahu bersandar? Mengharapkan sesuatu? Tidak. Tapi kita ini bersandarkan dengan sesuatu. Kenyang bersandarkan dengan makan. Haus bersandarkan dengan minum. Ya? Baiknya kita bersandarkan dengan ubat. Selamat kita bersandarkan beserta dengan Allah. Wadah niat tunggal. Tapi Allah tidak bersandarkan kepada sesuatu. Inilah kita memahami. Itu wujud, kidam, baqah, muhabbis, kiamat mungkin pada niat. Kemudian kudrat, sifatnya kuasa, sifatnya berkehendak. Kalau Allah tak berkehendak, takkan dia jadikan dunia bintang bulan semua. Allah menyuruh kita sembahyang supaya dia berkehendak kita selamat. Supaya kita senantiasa beserta dengan dia. Kudrat tidak ada sama. Mendengar, mustahil dia tak mendengar. Basar, melihat, mustahil dia tak melihat. Kalam, berkata-kata, mustahil dia tak berkata-kata. Hayat, ya. Hidup, mustahil dia tak hidup. Ilmu, dia tahu, mustahil dia tak tahu. Jadi 6 dengan 7, 13. Kemudian, Al-Qadirun, Allah dalam kuasaan. Al-Muridan, Allah dalam kehendaknya. Al-Sami'an, Allah dalam kedengaran. Al-Basiran, Allah dalam penglihatan. Al-Mutaqalliman, Allah dalam berkata. Al-Hayatan, Allah dalam hidup. Al-Aliman, Allah dalam 20 sifat di dalam kalimat. Allah wujud yang diketahui sifat Allah. Maka kita sedang mengenal Tuhan kita. Kita mengenal yang kita sembah. Kita mengenal Tuhan kita. Kita kenal. Sifat harusnya 20. Sifat mustahilnya. Lawannya 20, 40. Sifat harusnya 1 pada Allah. Sifat Allah itu bebas. Allah itu bebas. Tak ada kita boleh komplain apa-apa. Siapa pun tak boleh kebet dengan Allah. Bebas. 41. Muhammad Rasulullah ada 9.
Sidik, amanah, tabligh, dan khatanah. Lawannya 4, 8. Sifat harusnya 1, dia manusia. Manusia tak Nabi Muhammad? Kerja tak? Makan tak? Kahwin tak? Sembahyang tak? Kita kalau kerja tak boleh sembahyang tak? Rasulullah, itulah mengikut sunnahnya. Jangan pula kata dia Nabi, dia kahwin juga. Faham tak? Dia ada anak, macam mana dia belah anak dia? Macam mana dia jadi istrinya? Beginilah yang kita ikuti. Orang sekarang, kalau dia baru perempuan tu janda, dia ni trona kahwin, katakan perempuan tu umur 23 tahun, si suaminya tu baru umur 20 tahun. Ya ampun, kau kahwin janda. Tapi Rasulullah umurnya 20, dia kahwin janda yang 40. Perhatikan. Tapi itu janda namanya Siti Khadijah. Bukan Siti Khadijah sini, itu Siti Khadijah Mekah. Lawannya tak boleh cakap. Ya? Bukan Siti Khadijah Singapura, itu Siti Khadijah Mekah. Mekahul Mekah. Faham tak? Banyak Siti Khadijah tu ada, tapi sifatnya tak sama. Ini dah. Faham tak? Kedua hakikat, kedua kenyataan kepada Muhammad Rasulullah. Pertama, perkataan Muhammad, Muhammad zat Allah min maujud. Perkataan Muhammad tu Muhammad. Muhammad tu bahasa Arab disebut kekasih, Muhabbatullah, kekasihnya Allah. Tahu Muhammad? Mula-mula Allah jadikan apa dalam dunia ini? Nur Muhammad. Allah jadikan dunia ini kerana siapa? Kerana Muhammad. Jadi Muhammad itu tahu Muhammad. Siapa tu Muhammad? Tadi dah cakap. Muhammad itu apa? Insan. Dijadikan daripada zatnya tu. Itu nak kita nak kenal kita ni. Nyawa hak Allah, tapi nyawaku. Nyawa ku tu nyawa. Faham tak, Zaid? Faham tak? Jadi daripada apa dijadikan? Daripada zatnya. Jadi rahsiakan ketika kau mengesahkan. Faham tak? Kalau kau ada duit banyak pun rahsiakan, jangan cerita. Dirompaklah kiranya. Faham tak? Itu contoh-contohnya. Faham tak? Zat kenyataan alam, tapi zat itu kenyataan tempat, bukan ini. Ada orang sekarang mengaku diri dia Muhammad, itu sudah munafik, sudah murtad. Sebab dia tunjuk jasadnya tak boleh main-main. Alam baru, maknanya baru. Tiap-tiap yang baru berkehendak kepada sifat atau bentuk. Tiap-tiap yang baru itu berkehendak tak? Berkehendak cantik, berkehendak nak sehat, berkehendak jangan rupa tua. Macam mana? Mau nak jadi tua? Nak bentuk tua? Tak nak, boleh-boleh. Kau lawa saya senantiasa ya. Kenapa nak tu? Tak nak tu. Awak nak muka tua? Nak? Tak nak. Ni dia. Jadi si jasad mau berserta dengan roh. Roh mau berserta yang dalam. Keseparangan. Barulah senantiasa sehat dalam diri. Artinya hadis pesuruh kenyataan ilmu. Jadi kalau kita nak tahu berkehendak, kita nak mencari, mestilah yang disebut tadi bentuk al-ha itu artinya hadis. Ya hadis paukaidihim, kita mungkin pesuruh kenyataan ilmu. Berkehendak kepada apa Allah, berkehendak dengan perbuatan Allah atau nama atau rupa. Nama berkehendakkan kepada awal dan akhir. Nama. Katakan mana yang satu engkau? Kau mesti balik kepada awal kau. Asal usul
Usul balik ke asal, berhasil atau tak berhasil? Tengok sini. Asal, usul. Usul balik ke asal. Mana asal engkau yang sebenar? Berhasil lagi. Faham tak? Okey, kau nak ngubatkan orang. Kau nak ngurutkan orang. Engkau siapa? Inilah. Ketika itulah kau mengerusiakan diri kau yang sebenar. Tak boleh dilakukan. Disebut dengan kenyataan mim. Mim ha, mim dal. Mim ha, mim dal Muhammad. Yang kedua pula, dan lagi perkataan dal. Perkataan dal, perkataan tadi dal, perkataan hubungan batin dan zahir. Kau mesti menghubung batin dan zahir. Kau mesti hubungkan batin. Inilah aku sebenarnya. Hubungkan batin dan zahir. Tubuh kasar dan tubuh halus menghubungkan. Jadi waktu tadi tubuh kasar menghubungkan dengan tubuh halus. Bila tubuh kasar berhubung merasai tubuh halus dalam yang semula jadi tadi, yang nyawa, baru ada hal tadi itu dia kata tubuh halus. Maka huruf ini tersusun kepada huruf Muhammad, mim ha mim dal. Nama zat, perkataan Rasul, pesuruh Allah. Disebut Quran. Jadi kita masih balik dalam Quran. Jadi tubuh kasar berhubung dengan tubuh halus. Merasai, mewujudkan perasaan pendapat. Tak boleh lagi kau ambil bahagian lain. Kenyataan hak Allah kepada makhluknya. Kenyataan hak Allah. Yang itu siapa? Hak siapa tadi? Hak Allah. Itu tadi kita. Kenyataan hak Allah ada kepada makhluknya. Yang itu hak siapa? Hak Allah. Nyawa siapa? Nyawa aku. Faham tak cakap? Saya tanya. Ya, katakan gelas. Gelas ni asalnya hak siapa? Hak orang yang cipta lah. Tapi, siapa punya? Malah punya. Saya tanya, nyawa hak siapa? Hak Allah. Nyawa siapa? Nyawa ku. Ku tu nyawa. Faham? Siapa dah kata nyawa orang lain, orang cakap? Nyawa kau mewujudkan. Perkataan Allah adalah terhimpun kepada asma Allah. Kebesaran Tuhan. Perkataan Allah. Tahu Allah. Kenal Allah tak? Ada pernah belajar kitab Asmaul Husna. Kebesaran Tuhan 99. Ya Salam. Penyembuh pun dia. Ya Rahman. Ya, pemurah pun dia. Ya Rahim. Penyayang pun dia. Ya Hayyun. Hidup pun dia. Ya Qayyum. Yang berdiri pun dia. Ya Qahidul Qahar, yang tak dapat dibinasakan pun dia. Nyawa boleh binasa? Boleh binasa nyawa? Tak boleh. Nyawa mana boleh binasa? Selama-lamanya. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Dia juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Tahu langit? Tahu lapis? Lapis itu tiada tempat. Tiada tempat ada penghuninya tak? Baik. Penghuni atas. Ya. Penghuni bawah. Pertama, lapis pertama ada apa? Bumi ini. Pertama, ada tumbuh-tumbuhan dengan haiwan. Termasuk manusia, ya? Jasad. Lapis yang kedua ada apa? Lapis yang kedua ada air. Lapis yang ketiga ada apa? Lapis yang ketiga adalah logam. Tahu logam? Emas ni logam. Hanya kita saja yang menilaikan ini emas, ini besi, ini timah. Lapis ke bawah
Ada lagi minyak. Lagi apa? Itu namanya disebut lapis. Lapis atas, apa ada? Pertama ada apa? Angin. Kedua, awan. Ketiga, bulan. Keempat, bintang. Kelima, matahari. Ketujuh, langit. Ini disebut lapis. Jangan ingat macam kuih lapis ya. Oh, itu lapis. Itu namanya disebut lapis. Memahami. Baik, lapis dalam ada tak? Ya. Lapis dalam ada apa? Roh. Lapis lagi? Ada lain. Ini mengenal diri tadi itu. Dari itu hendaklah kita faham terletak tiap-tiap kalimah di atas susunan menyebut kalimah la ilaha illallah. Nak tahu, bila kita sebut la ilaha illallah, percaya tak ada Allah? Percaya tak atau tidak? Ada Allah. Percaya. Allah itu mendengar atau tidak? Allah itu pemurah tak? Pemurah. Allah itu penyayang tak? Penyayang. Bila sebut la ilaha illallah, serta merasai sifat yang tadi, kita tidak ada bergegar. Bukan mengenal la ilaha illallah saja. La ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi tak mengenal sifat Allah. Macam mana sifat? Baru kita tidak ada was-was. Bila kita katakan kita sedang jalan, ya, malam-malam pernah bawa kereta, pergi kerudung. Gerudung kan gerudung nanti. Tempat orang niaga, gerudung. Daripada sini lah katakan nak tutung, daripada tutung ni nak pergi gerudung. Katalah pukul 2, sunyi nak agak-agak malam. Sekali ada perempuan cantik dengan anak gini. Agak-agak macam mana kau bawa kereta? Macam mana? Kalau kau dah belajar ni macam mana nak negak? Allah tidak pernah menolak pertolongan. Ya Allah, ya Rabbi, lindungi aku. Jauhkan dengan kudrat Allah. Syuk dia lari. Sesaat kau lalai dengan Allah, tak kenal Allah, dia goda begini. Tahu-tahu dia duduk sebelah, menggigil kamu. Terpegang kencing dalam kereta. Kalau kau mengenali Tuhanmu, Allah dekat. Allah mendengar. Ya Allah. Paham? Paham tak? Jangan belajar atau nak mengenangkan. Beli vacuum dengan Mael. Dah belajar. Lepaslah saya telefon Pangeran Mael. Macam mana ni nak taruh minyaknya nak wangi? Macam mana kau belajar? Tak tahu nak gunakan. Akhirnya dia kata mahal ni vacuum. Aku sudah introduce vacuum, Pak. Mudah-mudahan korang beli, mana tahu. Nah, saya belajar ini tak tahu nak gunakan. Boleh mengubah, boleh macam-macam. Anak kita pula. Jadi buat orang asyik tak laku saya anak kita. Macam-macam boleh. Dapat digunakan di dunia ini dan akhirat. Dapat keselamatan di dunia. Dapat keselamatan di akhirat. Dah belajar tak tahu nak menggunakan, lupa sesaat kepada Allah. Maka rosaklah, kau binasalah. Balik dengan Allah. Terus ingat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau dah minta tolongan Allah. Faham tak? Kalau kau dah kenal diri kau pula, kau kenal Allah dan kenal diri. Cuba. Hebat. Hei, kau nak goda aku. Kau tahu aku asalnya dari mana? Betul tak? Faham dia ni? Mana tahu besok abang haji balik kau bawa kereta. Kali lawak gini, bodoh malam. Agak berhenti tak? Hei, berhenti. Dia lambai gini. Orang minta tolong berhenti. Ya, what you want? Cakap orang putih pula. Alamak, orang dia sudah tahu. Tak dapat tolong. Tidak apa-apa aku nak tolong kau. Apa kau nak kasih aku? Apa? Kau pegang ini. Orang yang nak makan semua melarang. Dia pula tolong kau untung.
Besok cuci kereta tak payah kuli. Aku hantar orang aku dengan gaib. Tak tahu bersih keretanya. Tak payah bayar gaji. Tak nak. Semua. Sebab apa? Dia sudah mengenali kita siapa. Tunduk tak dengan kita? Tunduk. Datang nak membuatkan orang kena rasa hantu. Pertama sekali, kau tak kenal aku. Macam mata gelap lah. Dia nak tangkap orang. Dia pakai preman. Tapi apa dia tunjuk dulu? God, kita pun tunjuk. Who am I? Introduce dengan dia. Alamak dia kah? Get out. Panggil ni. Faham tak cakap saya tadi? Kenali dulu kau. Kau daripada mana? Itu saya kata daripada mana kita datang. Siapa kita? Di mana kita berada? Apa tugas kita? Dan kemana kita akan pergi? Introduce dulu. See my warrant card. Dah wujudkan, keluar engkau. Keluar. Tapi mula-mula jangan kenalkan. Mata gelap terus dia tak kasih tunjuk. Faham ya? Kita kasih air. Kasih itu gini baca apa gitu. Lepas tu baru kenalkan. Baru dapat duit lebih nanti. Dapat duit lebih tak nanti? Dapat duit lebih. Kalau tidak keluar, amak haji di sini kejap yang membuatkan. Nak kasih RM10, rugi kejap yang pasal. Jadi biar lama sikit. Betul tak? Baca doa panjang-panjang. Lepas tu baru suruh keluar. Baru kita kenalkan. Faham tak ini? Memahami betul ini. Ada ilmu tak tahu nak gunakan. Dah kenal Tuhan tak tahu nak gunakan. Faham tak? Macam sekarang kita bawa kereta. Kita dah kenal. Katakan kita kenal Sultan. Berbaik dengan Sultan senantiasa. Trafik pun tahan. Bila tahan, kau nak tahan aku. Terus telefon dengan Sultan. Tuanku, aku kenal. Lepaskan dia. Why not? Lepas. Faham? Begitu. Jadi supaya kita berguna kepada kehendak maksud tujuan. Kepada kenyataan Allah Ta'ala. Kepada kenyataan. Tahu kenyataan? Tahu kenyataan? Kenyataan Allah. Kenyataan Allah itu hak Allah. Yang ada kepada kamu. Dapat kau gunakan. Kata. Benda ni kau nampak senang. Nampak dengan melalui apa? Nampak. Kau telik. Telik tahu telik? Barang hilang. Nak pergi telik. Nampak melalui apa? Melalui ilmu. Kita ni barang ni dulu hilang. Tak nampak-nampak. Sekarang jumpa dengan Tok Muhammad Haji Hussein. Dah telik. Ada dalam diri kau. Telik lah tu. Jumpa melalui apa? Melalui iman. Nampak. Jumpa melalui ilmu. Nampak melalui iman. Iman semua ada dalam hati. Barulah kalau kita dah ada guru ilmu, terjadi dapat kenyataan Allah. Bukannya tersembunyi kepada sesuatu. Ini bukan sembunyi. Bukan sembunyi. Nak nyampaikan kepada orangnya. Jangan letak air di atas daun keladi. Curahkan pada orangnya. Bukan dengan orangnya jangan curah. Faham tak? Tuang air itu jangan di atas daun keladi. Faham tak saya? Faham? Apa maksud saya tadi? Tuang air jangan di atas daun keladi itu maksud apa? Jangankan berikan ilmu, jangan berikan tahu kepada orang yang tak faham. Jangan. Akan jadi fitnah. Akan jadi tuduhan yang tidak-tidak nanti. Jangan saja. Begitulah. Sebab orang tua sudah tahu terus di Rusia. Anak pun dia tak mau cerita. Maupun awak sudah belajar. Rusia katanya. Menghargai begitu sekali. Juga begitu. Mutiara dia menghargai. Kalau orang ada mutiara mana dia mau tunjuk-tunjukkan. Dia sembunyi. Apa pak bapak mutus? Tak boleh Rusia. Satu contohnya Datuk ini banyak duit disimpan dalam bantal kecil. Kemana saja bawa pergi. Akhirnya cucunya tanya, Tok, mengapa Tok ni asyik bawa bantal ini saya? Inilah bantal busuk Tok. Dia kata, tahu bantal busuk?
Anak-anak kecil kalau tak bantal itu dia tak boleh tidur lah. Ni bantal busuk tu. Tu tak boleh tidur kau tak dengan bantal ni. Sudah meninggal dunia, si cucu ni bukan ada duit dalamnya. Rupanya dia mana ada bank. Dia bawa ke mana-mana pun duitnya. Alasan dulu. Begitulah ke mana-mana dia bawa. Hanya kita mengenalnya dengan ilmu juga. Jadi kita mengenal Allah dengan apa? Dengan ilmu. Kita jumpa dengan apa? Dalam ni? Dengan ilmu. Inilah. Bukan sebarangan cakap. Tanpa ilmu tak boleh. Ilmu Al-Quranul Karim. Jika kita berhubung dengan kata saksi, tahu? Berhubung dengan saksi, tahu? Asyhadu. Asyhadu itu mana apa? Mengaku. Ada atau tak ada? Ada. Jika kau berhubung dengan yang ada, ini dia. Jika kita berhubung dengan kata saksi, dengan kata yang berkata ada tadi itu. Ada tak dalam diri? Ada. Dalam diri, perkataan dengan sebutan asyhadu, hendaklah faham dan mengerti dengan kata sebutan asyhadu an la ilaha illallah. Kau mesti faham. Kalau kau berhubung dalam situ, senantiasa. Senantiasa berhubung dengan dia. Kedua pula, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka terkandung dua kalimat ini dinamakan kalimat tauhid dan kalimat rasul. Ialah la maujud illallah. Tahu la maujud illallah? Tiada yang maujud. Tidak ada lagi yang ada melainkan Allah. Tidak ada lagi yang ku ingat melainkan yang ku ingat Allah. Hak Allah tadi ya. Itu namanya sayang nyawa. Tiada lagi yang ku ingat hanya Allah. Maksudnya nyawa lah. Tiada lagi yang ku kenang hanya nyawa. Tiada lagi yang ku merasai hanya Allah. Tiada lagi yang ku memandang dengan mata hati, melainkan yang ku memandang dengan mati, melainkan Allah. Kau mata hati, coba tengok rumah, tengok dapur, nampak gelas, nampak tak? Tapi seolah hadir dalam gelas, tapi betul di mana tu belum tahu. Itu namanya. Tidak ku memandang dengan tidak lain yang ku memandang dengan mata hati, melainkan yang ku memandang dengan mata hati, melainkan Allah yang ada di dalam diri. Faham tak? Ingat, kenang, rasa, pandangan mata hati berkehendak. Tidak ada lagi yang ku berkehendak, melainkan yang ku berkehendak hanya Allah. Jadi tidur dengan Allah. Macam mana? Kita sedang ngamal, pejamkan mata. Mula-mula cakap dengan istrinya. Asyik cakap, kita asyik lupa. Kita terus pejam ini. Isteri kita lah. Orang. Tapi kita tak tidur. Lama-lama isteri kita, suami kita tidur. Faham tak? Kalau sekarang isteri kita, bang, apa? Normah tadi itu, alamak. Dia cerita-cerita hal Normah ni dia pasal. Faham tak? Suami yang dulu tu datang macam lagi bang. Dah dengar orang bercerita. Perkara cerita yang tak baik kita menerima. Lebih baik kita tutup telinga, tutup mata. Jadi kita bersatu dengan Allah SWT. Itu cara kita mengelak. Supaya isteri kita ni, orang asyik sembang tidur. Asyik sembang buat bodoh, dia matanya celik. Jadi dia marah. Jadi kita buat alasan. Dia pun tak kacau kita. Faham tak? Si isteri pun buat gitu. Jadi sekat ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terangkan baik-baik dapat manfaatkan. Faham tak ya? Jadi kalau nampak Pontianak ataupun biasanya orang sebut Pontianak ya, ada anak dukuk malam-malam bintahan. Ketika itu kemana kau nak balik? Kemana kau mau ingat? Dengan Allah. Balik dengan ilmu. Selamatlah kau. Faham tak? Terus dalam diriku aku ada senjata. Faham tak? Bukan sebarangannya hak Tuhan. Duduk dalam situ merasa itu.
Itu. Paham tak? Kalau dia duduk, tahu-tahu dalam kereta kita. Kita dah tahu siapa dia, tapi dia belum kenal. Aku siapa sebenarnya. Dia berani goda tadi sebab dia melihat jasadku, tapi dia belum tahu aku. Kau tahu aku siapa? Aku tahu kau siapa. Aku dijadikan mulia. Kau tahu apa yang dalam diri aku? Jangan sampai kau keluarkan senjata ini. Cabut dia. Jangan pak macam orang dulu. Cari ilmu, cari paku, nak ketuk kepala dia ke nun. Itu ilmu macam-macam. Betul tak? Ada dengar tak? Maupun dia anak kalau ada ketuk kepala dia dengan paku. Ini faham, ini sedikit. Ya? Tadi kita dah bukakan. Jadi kita bukan sekali. Besok ulangnya 2 kali. Kalau di dalam, saya korek dalam situ. Pertama, terlampau dalam. Balik dengan ilmu. Ketika itu bila kalau aku digoda, ketika itu kau sudah tak ada ilmu. Kau balik dengan ilmu. Faham tak? Bicara itu. Balik dengan ilmu. Itulah, kalau kau balik dengan ilmu, selamatlah kita. Faham tak? Tapi 7 nyawanya di mana korang tidak tahu. Hanya yakin ada di dalam. Betul tak? Tapi ada 7 belum sampai ke makam. Macam saya waktu saya nak nerangkan, saya mesti berhubung dengan ilmu tadi. Bukan berhubung dengan fitrah, berhubung dengan ilmu. Di sini baru diterangkan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita terangkan ini tadi kalimat tauhid la ilaha illallah jangan sampai kita lahir berhubung dengan batin merasa menambah sesuatu. Kita tidur dengan Allah, makan dengan Allah, berjalan dengan Allah, semua dengan Allah. Faham tak? Mudah-mudahan senantiasa. Ya, marilah kita tutup dengan satu doa, ya, supaya kita diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi doa ini saya dah susun dalam bahasa Melayunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, kami memohon kepadamu tentang nikmat itu sempurna. Ya Allah, tentang perlindungan itu lanjutnya, tentang rahmat itu sifat yang meliputi, tentang kesehatan itu hasil bekasnya, tentang umur yang sebagai tahdir, tentang kebajikan yang secukup-cukupnya, tentang limpah kurnia yang sesedap-sedapnya, tentang pemberian yang paling luas kebajikannya, tentang profit yang sebaik-baiknya, tentang kehidupan yang sesenang-senangnya. Ya Allah, berada apabila kiranya engkau di pihak kami, jangan di pihak lawan kami. Ya Allah, tutup ajal kami dengan kebahagiaan dan buktikanlah pengharapan kami dengan bertambah-tambah. Ya Allah, sertakanlah pagi dan petang kami dengan kesehatan. Ya Allah, jadikanlah pulang dan kembali kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, tumpahkanlah bilang maaf-Mu kepada dosa-dosa kami. Ya Allah, berilah kami kemurahan dengan memperbaiki aib-aib kami. Jadikanlah takwa menjadi bekal kami. Letakkanlah kegiatan kami dalam urusan agama-Mu. Tawakal serta pergantungan kami kepadamu. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami di jalan istiqamah. Lindungilah kami di dunia ini daripada kejadian-kejadian yang menimbulkan penyesalan di hari kiamat. Ya Allah, kurangkanlah daripada kami keberatan tanggungan. Ya Allah, berilah kami kehidupan seperti kehidupan orang baik-baik. Peliharalah
Biarkanlah kami dan jauhkanlah daripada kami kejahatan orang-orang jahat. Lepaskanlah diri kami dan diri bapa-bapa, ibu-ibu dan saudara-saudara kami daripada neraka. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, yang berkuasa, yang memberi ampun. Ya Allah, yang maha pemurah, yang suka menutupi aib. Ya Allah, yang maha mengetahui, yang perkasa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, tambahilah kami ilmu, berikanlah kami fahaman. Ya Allah, tambahilah nur-Mu kepada akal kami. Dengan rahmat-Mu, hai yang sepengasih-pengasih, di antara segala yang pengasih. Ya Allah, yang adanya dahulu dari segala yang dahulu. Ya Allah, yang bersifat kemudian sekali dari segala yang kemudian. Ya Allah, yang mempunyai kekuatan yang sangat teguh. Ya Allah, pengasih segala orang yang miskin. Ya Allah, yang sepengasih-pengasihnya di antara segala yang pengasih. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maha suci Engkau, bahwasanya Engkau terhitung orang yang berbuat salah. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Quran firman batilu inna batilu kana zahuq. Datang yang hak, gugur yang batal. Yang batal tak boleh kena apa. Kerana hak itu berdiri. Hak itu berdiri. Dia ada huruf, dia ada kalam, dia ada suara. Tapi merasai saja. Ilmu rasa yang paling penting. Kalau nak baca, tak sempat lagi baca, dah sampai. Jadi waktu kita free, kita berfikir. Bicara. Jadi banyak nak gunakan akal. Itu yang disebut dari mana aku datang. Yang mana? Yang nyawa. Dari mana aku datang? Di mana aku berada? Siapa aku? Apa tugasku? Dan kemana aku akan pergi? 5 jawapan dan barang. Nampak? Semuanya kita juga yang mana satu. Tampillah. Jadi firmannya ada batilu inna batilu kana zahuq dalam surat Yasin. Datang yang hak, gugur yang batal. Berdiri yang hak, gugur yang batal. Itu namanya ilmu. Hakul yakin. Yakin pun ada tingkatan. Pertama iman, percaya. Percaya tak? Cina percaya tak ada Tuhan? Ada. Siapa kasih nyawa? Tuhan. Itu iman. Yakin? Tinggi sedikit. Yakin. Kepercayaan. Faham tak? Macam mana? Dia kadang-kadang sakit, ya Allah. Yakin. Kedua, disebut ilmu al-yakin. Ilmu al-yakin ini tinggi lagi. Dia percaya melalui ilmu. Ada bukti-buktinya dalam Quran. Bukti dalam hadis. Itu disebut ilmu al-yakin. Kemudian naik lagi. Ainul yakin. Macam ternampak-nampak. Ada nyawa tak? Macam ternampak-nampak. Ada roh tak? Aduh.
macam ternampak-nampak. Itu disebut ainul yakin. Dah pergi haji. Percaya tak ada air Zam-Zam? Nampak air telaga air Zam-Zam kan? Tak nampak. Nampak tak telaganya? Nampak. Ini namanya ainul yakin. Itu namanya ainul yakin. Macam ternampak-nampak. Sudah ternampak-nampak. Atau saya kata, ya, air Zam-Zam di atas atau di bawah? Dah tukar atas. Boleh awak ngakui? Tidak, di bawah juga. Itu namanya hakul yakin. Tetap dia. Itu namanya hakul yakin. Lagi tinggi. Itulah tadi. Hakul yakin. Buat keputusan tepat. Kamalul yakin. Lepas buat perhubungan. Sudah selesai. Alhamdulillah, syukur. Segala puji-puji Allah. Kamalul disebut. Sembayang kamalul yakin. Wirid kamalul. Kita tak buat perhubungan Allah. Berapa tingkatan tu? Macam untuk roh tu siapa? Roh tu aku juga. Dapat kau hakul yakin? Kalau tidak, aku nak try. Roh tu putus. Tak ada. Cincang mula. Tak ada. Kemudian apa lah? Itu namanya disebut iman saja. Belum lagi jadi tinggi. Faham tak? Awak ingat wali Allah ni. Dia orang sampai bertabat mana? Yang sampai hakul yakin. Sudahkah aku sampai sini? Faham tak? Tingkatan. Iman, semua orang ada iman. Tapi kadang-kadang sampai yakin. Kadang-kadang sampai ilmu al-yakin. Percaya dia melalui ilmu. Tapi belum ainul yakin. Macam ini dia percaya. Ada air Zam-Zam. Ini disebut ilmu al-yakin. Tapi yang sini ainul yakin. Macam ternampak-nampak. Sebut air Zam-Zam tu macam terbayang-bayang tempatnya, ya. Awak boleh bayang-bayangkan kan air Zam-Zam di tempat? Tak boleh. Tapi hanya percaya ada air Zam-Zam. Itu disebut ilmu al-yakin. Dia ainul yakin kerana dia sudah pergi sana. Main. Ada tingkatan. Yakin ni ada tingkatan. Faham tak? Orang tetap percaya. Baik, orang kau tak sembahyang, berdosa tak? Kau sudah berdosa, besok di akhirat dia diletakkan di mana? Letak ada dua negara, syurga dengan neraka. Di mana letaknya? Neraka. Pernah tak tinggalkan sembahyang? Mai belum yakin. Sampai mana dia tadi? Sampai yakin saja. Kalau ada hakul yakin, aku kalau tidak mengerjakan besok di akhirat, hakul yakin. Jadi dia tak putus dalam sembahyang. Itu namanya orang sampai hakul yakin. Ya, jadi yakinkan mana ada tingkatan. Faham? Tak faham lagi ni. Bila orang tu isteri malas sembahyang, ataupun adik malas sembahyang, ataupun anak. Sudahkah anak itu belum sampai hakul yakin? Dia belum sampai ainul yakin. Faham tak? Kita kasih ilmu juga dalam mana. Terus dia hakul yakin. Tak boleh. Faham tak, ya? Ya. Mudah-mudahan tak lagi 4 tahun sampailah martabat itu. Ada banyaknya je. Dia masuk dalam. Tak itu. Alhamdulillah. Bagi. Ini senapang kampung pun ada. Betul ya? Tak ada senapang kampung. Tahu senapang kampung? Peluru bertabur. Tahu? Ada. Di kampung kan banyak. Kuat Samadhi apa? Ini di sana lah saya kata. Jajal rekod nembak Kuat Samadhi kalau Tuki Manti. Wis belajar kalau 10 tahun. Saya cakap jauh. Dia dah belajar 10 tahun. Teruskan. Tabur tak apa-apa. Sampai ke hakul yakin. Dah sampai hakul yakin.
Jasadnya bergaul dengan orang, tapi hatinya tak bergaul dengan orang. Faham? Hatinya menyatu, merasai. Jasadnya bergaul. Tak dilarang. Faham tak? Ini namanya amalan yang teristimewa yang dibawa oleh Rasulullah. Faham? Adik ipanya ya. Adik ipah. Paham ya. Nanti kalau habis makan ambil air sembahyang pakai telepon. Okay. Agak-agak tadi yang saya ceritakan sikit-sikit faham. Bila faham baru dapat digunakan. Faham tak dapat. Tengok kita niaga. Orang nanti datang 2 orang mau pergi sana. Nak merentahkan. Faham tak? Itu kadang semua datang. Bukan nyebut. Merasai ketika itu kita berdiri di mana. Datang semuanya. Kalau engkau berdiri biasa, datang. Tak datang. Siapa engkau? Sesaat itu kau berdiri mewujudkan sebenar dirimu. Datanglah semuanya. Faham tak? Yang manggil pun Allah, yang datang pun dia. Faham ke? Kayaknya Abang Haji baru meniaga. Abang Haji dulu kat Singapura meniaga yang tahu murah. Pakai setkal. Gitu. Pukul 7 pergi meniaga, pukul 10 dah habis. Berkeret gini barang habis. Dekat Newton. So Newton. Newton pula. Apa ni, dekat Palmarot, dekat masjid itu kan dulu ada padang. Apa nama dia? Bukan Newton. Dekat Palmarot, Tanjung Pagar. Kan daripada Politeknik, makanan dulu dipindah lagi. Di situ dah. Setka. Daripada Fanjil aku naik setka bawah. Yang belum tahu. Belajar dengan orang Thailand. Macam mana nak bikin contoh. Satu hari dalam 3 jam saya meniaga sampai 300-400 itu dulu. Bukan katakan semuanya saya belajar. Tengok ni pusing. Kejap lagi motong kangkung tu saja. Masa belah kanan taruh apa ni? Ikan kemudian taruh pupus. Spol pupus. Jadi Bang Haji ini nak menyelamatkan kita saudara muslimin. Selamatkan besok dunia. Kebesaran Tuhan 99. Kebesaran Tuhan 99. Macam dia tulis dia salah penyembuh pun dia. Dia boleh menyembuhkan, dia boleh. Jadi kenal. Baru kita tak was-was. Faham tak? Macam sekarang lah. Kalau dia yang di-Christian tu lah. Faham tak? Siapa yang boleh? Kita dah kenal dengan Christian. Serahkan dia mesti approve punya lah. Tak ada was-was lah. Bicara dia. Mesti nak. Faham? Kita mesti kenal yang kita sembah. Kita mesti kenal yang kita memuja dia. Kita puja dia, kita tak kenal. Pasal tak kenal lah tu kadang-kadang kita pergi. Jumpa tu umur yang dia kata panglima hitam lah itu gini. Pasal kita tak kenal tuan kita. Faham tak? Mesti nak kenal.
kau kenal melalui ini. Jadi ajarkan dalam bentuk nama pasangan selama macam kata. Dan suatu hari dia menerangkan batin. Sebenar-benar diri itu Tuhan yang mana? Yang mana? Sebenar-benar diri itu Tuhan yang mana? Ya? Sebenar-benar diri itu Tuhan itu nyawa. Tujuh sifat, faham tak? Maham. Sebenar-benar tubuh aku itu adalah hadap. Yang mana? Jasad. Faham tak? Sebenar-benar diriku itu adalah Muhammad. Sebenar diri terperi itu adalah Muhammad. Yang mana? Roh. Faham tak? Terjadi sifat. Kalau engkau jumpa sifat, jumpalah zat. Tunggal. Wahdah. Itu namanya wahdatul niat. Jadi bahasa Arab sembahyang dipanggil apa? Solat. Agama Hindu cakap sembahyang solat apa? Sembahyang juga. Kau pergi Indonesia sembahyang. Sembahyang juga ya. Solat. Tahu solat maknanya apa? Solat itu maknanya apa? Bukan sembahyang sebenarnya. Solat itu maknanya jamak. Tahu jamak? Tahu jamak nak? Jamak. Agak-agak tadi sebelum datang sini, siapa yang sudah makan? Makan di rumah. Sudah makan. Bila saya tuan rumah suruh makan, awak kata apa? Sudah makan. Disuruh makan lagi, apa awak buat? Jamak. Apa maknanya jamak? Kuat sikit. Rasakan. Jadi tak tahu. Sedangkan makan juga maknanya awak ambil sikit cuma isu. Rasa saja. Rasa saja, bukan makan namanya rasa. Rasakanlah sikit. Solah tu maknanya disebut jamak. Jamak bahasa Arab, baca bahasa Melayunya merasai. Di mana? Di hati. Yang mana yang kita nak rasai? Yang hak Tuhan. Jadi jamak, solah tu namanya jamak. Okay. Solah tu maknanya dirasai di mana? Di hati. Himpunkan pada satu. Apa yang nak dihimpunkan? Itu satu saja. Nak himpunkan pada satu. Apa yang nak dihimpunkan? Jangan pelan-pelan. Kalau nak cakap kuat sikit. Saya ini peka. Kalau cakap kuat sikit jadi semua orang dengar. Kan tak? Di sini dengar. Orang tak dengar. Ini nak buat pahaman. Jadi apa yang nak dihimpunkan pada satu? Apa yang nak dihimpunkan? Ingatan kepada dia, kenangan kepada dia, pandangan mata hati pada dia, merasai dengan dia, kehendak pun dengan dia. Himpunkan pada satu. Faham tak? Baru disebut sembahyang. Yang mana? Yang wujud, yang ada, yang tak mati. Faham? Itu disebut salat. Barulah benar-benar orang besar.
Jadi kalau kita jangan panggil, mari kita sembahyang. Ni, mana nak pergi? Nak sembahyang. Faham tak? Jangan dipanggil sembahyang. Musola. Solah, musola. Musola itu maknanya apa? Mari kita merasai dengan Allah. Mari kita buat perhubungan dengan Allah. Itu maksudnya gitu. Paham tak? Itu mesti gitu. Inilah cara. Jadi kita jangan. Bila kita merasai hati, ada bentuk-bentuk? Tak ada. Hanya ada. Itu disebut la maujud illallah. Tidak ada lagi yang nyata. Hanya yang nyata Allah. Itu disebut la maujud illallah. Itulah pari-pari Allah. Wali Allah, keramat, makam kabul, semua disebut la maujud illallah. Faham tak? Jangan dizikirkan la maujud illallah. Ada seorang belajar ilmu tarekat, la maujud illallah, la maujud illallah, la maujud. Tapi ingat, la maujud illallah, la maujud illallah, la maujud illallah. Malam minggu pula diteringat-teringat. Banyak orang dekat sana. Gerudung-gerudung. Sebabnya dia bukan awak. Ini contoh yang marah ya. Ini contoh. Yang marah pula Pak Haji ni asyik kena-kena aku. Ini contoh ya. Dia pula, ya, tapi ingatan melari sana melari. Impun kata satu. Impun kata satu. Faham tak? Allah sedang berhadapan Allah. Tidak ada lain yang wujud. Ketika itu antara aku dan Allah. Faham tak? Namanya ikram tak ikram tadi. Dia kata jangan teringat. Maknanya kata cuba pandang gelas di dalam rumah. Kalau nampak tak gelas? Seolah-olah nampak ya. Ada yang mendinding tak? Ada dinding tak ni semua? Rumah pun ada dinding. Sebab tengok. Seolah nampak. Yang mendindingi pun tak nampak. Tebus. Faham? Faham tak sekarang? Seolah macam nampak dalam. Ya? Ada tak yang dinding? Okey. Jasad, tulang, daging, roh. Tapi tembus. Itu disebut anak yang pakar. Benar-benar orang yang pakar. Faham? Hancur badan. Maknanya tak nampak badan. Hancur dinding. Faham tak? Hancur dinding, hancur tembok, hancur segunung ganang yang mendinding gelas tadi. Itulah hancur badan, hancur roh, tinggal nusir. Hancur dinding, hancur tembok, hancur gunung ganang, tinggal gelas. Faham tak ni? Itulah contoh. Jadi nak muraikan bukan satu hari. Nak maham. Bila kau merasa sini macam itu, ya seolah aku melihat Allah. Dan kau melihat Allah, kau melihat sifatnya. Aku melihat kebesarannya. Aku melihat perbuatannya. Dan aku bersama Allah. Kalau engkau bersama Allah, satu benda tak dapat mengganggu. Pontianak pun lari. Kalau pokok ada yang kata orang Jawa ada angker ataupun ada penunggu di sana. Pagi saya ke Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Lari dia. Tengok main. Ini mana? Sebab tu pelajaran ini kalau kita tak cukup memahami dan mengajar tak mahu susah. Kadang-kadang macam katakan pangeran atau Hamid, Abang Haji, ada kawan saya nak datang belajar. Pula kawan dia itu ustaz, jangan kasih tahu dan ngaji ustaz apa yang perlukan. Faham tak? Satu orang tu Abang Haji, padahal dia kiai. Dia nak tengok ilmu aku betul atau tak betul. Lelah. Macam kok salah tak dihentam dengan dia? Sembarangan dia ngajar sebab ini. Saya pernah menerima ulama-ulama. Tak. Sebab macam betul habis. Faham tak sih? Belajar di universiti pun tak boleh jumpa macam itu. Jadi awak sendiri nilaikan ilmu yang sudah.
Bukan ilmu tu kat dalam diri sendiri. Seperti ilmu agama ini, sehingga tiang lahat kita bilang. Kalau ilmu dunia, ya, kalau nak masuk universiti dah tak ada lah. Baik, sambil kita duduk, kalau yang nak balik pun saya tak tahan, duduk pun tak tahan. Kan kalau ada miskilan apa-apa, nak pun nanya. Bangun sembah. Kau tak faham nak wujudkan, habis rosak. Faham? Orang tak faham. Tak munafik. Tak kafir. Kita ketika kau merasa inilah aku, macam mana nak cakap? Oh, dah jadi. Kita kadang-kadang semua murid bukan boleh bengkokkan besi. Aku belum tengok bengkok besi dengan mata. Dia tengok gambar dia. Mata awak dengan mata dia. Besi tersali. Ini. Dua batang besi. Kau tak faham macam mana? Awak hanya tengok bentuk besi di sini, pernah tengok mata. Dia pun ada masa ada lagi. Waktu anak saya khatam, budak-budak ni main. Bengkok besi dengan mata. Nah, kalau tidak faham, datang nanti. Nah, kuat awak mesti menuju begitu. Dan sekarang. Jadi saya tahu kau di alam mana sekarang. Kau di mana? Kau alam. Kau di alam roh atau alam hak. Mesti saya nak tahu. Seseorang guru entah anak murid ini sampai tidak. Nak goek. Pambos ini. Nak mampus. Kau sedang. Kau pergi suruh aju sini. Kena tangkap tak saya? Yang main. Itulah nak faham tak? Banyak berfikir. Tapi dengan tempat kerjanya berfikir. Tak dalam komputer semua nanti. Nasib Allah. Faham tak? Tapi kalau kita dibuat praktikal sekali boleh ya. Kau mesti memaham. Kau dapat tak mewujud diri kau? Maknanya kau ketika itu kau bukan jasad, bukan roh. Wah, kau mewujud. Itu anugerah Tuhan. Disebut alam laduni. Ladun disebut dalam bahasa Arab. Ilmu laduni itu sudah anugerah. Ilmu laduni. Dia terlampau minat. Dia minat, fikir dia. Terus diwujud. Faham tak? Tujuan dah tak boleh ambil akal. Kita dalam ilmu begitu. Banyak nak berfikir, banyak makan tahun, makan 1-2 hari. Yang memangkau kata saudara Pak Mujib aja yang kadang-kadang orang nampak kita di sana. Datang rumah kita. Kadang-kadang jumpa isteri kita. Kak, Abang Amir tadi aku jumpa dekat Emporium. Pas Amir pun balik. Bang, abang dia pergi Emporium. Tak ada, aku kerja. Oh mana bro, kau telefon kerja. Ada orang nampak.
Faham tak? Pasal prosesaan itu kan kita sedang merasai, kita teringat nak pergi Emporium. Itulah diwujud di sana. Ataupun orang sedang sembang hal-hal kita yang buruk, dia macam ternampak kita, tak jadi sembang. Dah yang kita nak buat tu. Sebenarnya tiada huruf. Tak ada huruf. Kalau la ilaha illallah ada huruf tak? Tiada huruf. Tak nampak yang positif. Tiada huruf. Tiada kalam. Tiada pun dia kalau cakap-cakap. Tiada suara. Tapi nyata. Merasai saja. Main. Dengar, lihat, rasa. Ilmu rasa yang paling tinggi. Mula-mula dengar satu contoh. Ya, dengar. Macam mana dengar? Kuih dadar ataupun kuih ketayap. Mana ni? Ini dia. Ini kuih apa orang panggil sini? Lenggang. Ha? Kuih lenggang. Rendang. Kuih lenggang. 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 Rendang. Kuih lenggang. Lenggang. Dengar kuih lenggang. Dengar. Melihat. Wah, gini ya. Boleh kita cerita kan? Dengar. Kuih lenggang tu macam mana? Lepas tu kita cerita pula. Dia warnanya gini, bintinya kelapa gitu gini. Lepas makan, sedapnya. Macam mana sedap? Macam mana aku nak cerita? Boleh cerita sedapnya? Mana boleh? Sedapnya. Macam mana sedapnya? Apa rupanya? Macam mana aku nak cakap? Kau makan lah. Kau makan. Sedap. Dah tahu. Aku kecil lah. Tak boleh cerita. Ini sedap. Bila ada sedap, diulangi tak? Diulang-ulangi makan tak? Itu namanya zuk bahasa Arab. Sudah zuk disebut syirabi. Tahu syirabi? Ya? Mabuk. Syarab. Mabuk. Mabuk apa? Mabuk dengan Allah. Gila dengan Allah. Ada tak orang gila perempuan? Ada tak? Dia ada perempuan tackle lagi perempuan. Gila perempuan namanya. Ada tak orang gila pakaian? Gila pakaian dah tua pun pakai gelang. Lelaki lah. Ada tak orang pakai gelang? Oh, kalau jengki emas. Kadang-kadang perak dicelup. Jangan gunakan nyindir. Jangan bukan nyindir. Ada orang gila bawa kereta tak? Ada. Dia tak berpelang. Orang lipat semua. Macam-macam gila. Ada orang gila Allah tak? Jadi banyak gila. Gila apa yang paling baik? Syarab. Gila. Tapi aku gila pun. Inilah. Ini kita mau faham. Jadi macam-macam dalam dunia ini, tapi jangan gila yang lain, biar gila Allah. Ini contoh-contoh ya, mak punya marah ya. Kerana dia kata, abang ini sindir, ini tidak. Ini untuk pahaman, jangan salah paham. Ya? Jangan salah paham. Kalau tu boleh gelak. Ini saya jaga. Nanti lain Haji Bang Haji pakai gelang. Bang Haji pakai gelang. Itu saja pahaman. Faham tak ya? Jadi kita biar gila Allah. Tengok Syekh Abdul Qadir nanti gila Allah. Dia nangis. Allah. Allah. Seorang-seorang diri. Pasal apa dia teringat dosa dia yang keras-keras sudah.
Sambil ya Allah tadi diikat, ampunkanlah ya Allah. Kalau engkau tak ampunkan macam mana engkau Allah? Begitu. Jadi bagus tak aku mengajarkan gila Allah? Mau aku ajarkan orang lelaki ni mengajarkan gila perempuan? Nak? Marah isteri-isterinya nanti. Gila Allah. Bisa. Jadi mungkin kita hurai itu harus tunjukkan lagi ya. Makin faham. Makin faham. Allah tak tengok pakaian, tak tengok rupa. Dia melihat apa? Melihat hati. Hatimu tak berserta dengan aku. Kau tak ingat dengan aku. Aku kan ada di hati. Itu dah iman di hati. Jadi bila orang sembahyang, disebut takbiratul ihram. Allah. Tapi di mana dia ingat? Di sana. Ingatan ke lain, kenangan dan lain. Allah. Mata hati macam ternampak di sana. Faham tak? Kadang-kadang jalan dengan isterinya, tapi mata hatinya ke lain. Dia tengok tadi Norma dijanji dekat kelab lah. Dekat mana? Dekat Mary. Macam-macam terjadi. Sebab itu kita sembahyang, sebaik-baiknya kita solat, kita sejadah kita taruh kain putih. Sebaik-baik. Abdul itu diutamakan. Jangan nak kapet dah tebal tapi ada warna-warna gini. Dalam solat. Jadi disebut takbiratul ihram. Ihram artinya bersih ingatanmu, jangan terkenang-kenang mana-mana. Faham tak? Itu sebabnya niat di hati. Apa yang ada di hati? Rupanya iman. Kalau kau percaya, ingatan kamu di hati. Aku ada di sini. Bila kita dekat situ, kita dengar lah. Satu masa nanti. Satu masa terdengar. Jadi disebut takbiratul ihram. Lepas kita baca seluruhnya, waktu kita rukuk, Subhana Rabbi Azim wa bihamdi. Selepas kita bangun apa nak dalam rukuk tadi tu? Sami Allah liman hamidah. Apa maknanya? Maknanya kata Allah, aku mendengar dan melihat dan aku berkata-kata. Sebab itu waktu kita tahiyat, tahu tahiyat? At-tahiyatu. Mau ditekan dekat situ. Maknanya apa? At-tahiyatu. Dengan kemuliaannya. Mubarakatuh. Mubarakah. Mubarak. Yang indah. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu. Tahu salawatu? Apa maknanya? Salat itu maknanya apa tadi? Sembayangku. Tayyibatu. Tahu? Tayyibatu. Kifala ita. Apa kabar engkau? Tayyib. Apa? Tayyib. Apa kabar? Tayyib. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu. Sembayangku yang baik. Sembayang yang baik macam mana? Macam mana sembayang yang baik? Suaranya sedap atau panjang pendek? Sembayang yang baik macam mana? Khusyuk tu macam mana? Khusyuk tu maknanya apa? Matikan ingatanmu apa yang ada dalam dunia. Jangan teringat lagi. Itu namanya khusyuk. Tawaduk, tumpukan. Itu namanya khusyuk dan tawaduk. Itu disebut tahiyatu mubarak. Tahiyat maknanya keindahan. At-tahiyatu seluruhnya.
At-tahiyatu mubarak, yang paling indah. At-tahiyatu mubarakatu, sholawatu, sembayangku, thayyibatu, yang baik. Sembayang yang baik itu tak beringat apa yang ada dalam dunia firman-Nya. Tahiyatu mubarakatu, sholawatu, thayyibatu, lillah ta'ala. Inilah aku serahkan lillah. Aku tak ingat mana-mana ya Allah. Kemudian, apa ayatnya datang? Assalamu alaika ya ayyuhan nabi. Siapa yang beri salam? Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alaika ya ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi. Assalamu alaika ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Kemudian apa Nabi jawab? Assalamu alaina wa ala alihi ibadullah sholihin. Assalamu alaina, salam sejahtera seluruh. Wa ala alihi, seluruh umat. Ibadullah sholihin, orang yang berhubung dengan Allah yang soleh. Soleh itu macam mana? Yang senantiasa beserta dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku nan saksi. Tiada Tuhan yang ada hanya Allah. Main. Dan sembahyang. Nak faham. Dalam sembahyang. Jangan baca. Nak faham. Sembahyang yang baik ni rupanya tak diingat mana-mana. Itu disebut dalam sembahyang khusyuk dan tawaduk. Khusyuk itu maknanya apa? Matikan ingatanmu apa yang ada dalam dunia apa yang langit. Matikan kenanganmu, matikan kehendakmu, matikan pandang mata hatimu, matikan merasai apa yang ada dalam dunia. Disebut tawaduk, tumpukan ingatanmu apa yang ada dalam hati. Itu dimana dalam bahasa Arab khusyuk dan tawaduk dalam sembahyang. Jangan tahu tartibul ihram. Ihram itu orang tak faham. Orang pakai ihram di Mekah. Ketika itu ingat siapa pakai ihram. Sultan kau pergi Mekah, ya? Dia kau nak ambil haji nak pakai apa? Pakai jai. Kain yang dia pakai, kita pakai. Kain yang kita pakai, dia pakai juga. Betul tak? Harganya lebih saya berapa? Dan 45 ringgit. Boleh pakai kain sutera? Tak boleh. Itu daripada apa? Daripada tai ulat. Mana boleh pakai sutera? Ketika itu, siapa yang besar di situ? Allah. Main. Itu namanya ikhram. Bukan sembarangan. Ketika itu kau jangan terkenang. Siapa engkau? Ketika itu kita terkenang hanya Allah. Jangan terkenang diri kau itu raja. Jangan terkenang hartamu. Jangan terkenang pangkatmu. Tinggalkan seluruhnya. Kau terkenang aku. Pakailah semua satu suit. Lain. Perhatikan, itulah satu tanda-tanda. Raja pun mati di kapan itu juga. Kita pun itu juga. Ada pangkat di dalam. Pakaiannya tak ada pangkat. Habis. Inilah yang kita lakukan. Kalau orang tua ada tinggi ilmunya banyak. Banyak. Orang yang pada ilmu itu selalu membanggakan diri macam-macam. Jadi itulah sembahyang itu ialah khusyuk dan tawaduk disebut takbiratul ihram. Tapi waktu kita Allahu Akbar, teringat pula minimarket, teringat datang ke masjid. Macam mana nak balik? Nak takbir lagi? Ada nampak tak dalam masjid? Allah. Tak jadi. Allah. Tak jadi. Ada tak? Jangan begitu. Kita tengok teringat Allah sekali. Allah teringat minimarket. Tukar channel, lekat terus. Ingat balik dalam. Jangan ditinggalkan. Macam kita nak buka TV. Tak. Kita tak ingat nak buka TV. Buka saya nak pergi Brunei. Sekali World Sport. Jangan matikan. Terus tukar channel. Faham tak saya? Faham?
Buka terus dapat. Nak TV Brunei tadi, kita dapat katakan kita TV London. Yang Pak matikan, baru buka lagi. Terus, ini sama juga. Allah, dia matikan. Angkat lagi. Matikan. Angkat lagi. Lama-lama mengganggu orang sebelah semua. Jadi terus. Ini contoh ya tengah. Allah. Ini teringat dan tepat. Sedang teringat ya. Allahu Akbar. Kita tekan balik. Terus. Paham tak saya? Terus. Jangan kita berhenti, takbir. Berhenti, takbir. Berhenti, takbir. Inilah cara-cara konon dia nak ungkap. Mana kosong lari berhenti lagi. Itu orang yang tak ada ilmu, paham ya? Orang yang tak tahu, tak belajar hal sebelah. Ya? Sudah paham ya? At-tahiyatu mubarak. Mubarak itu maknanya yang indah, yang baik-baik, yang indah, indah. At-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibat. Sembayang yang baik baru diserahkan. Yang baik itu yang tak ingat mana-mana, baru diterima Allah. Kau teringat sana, teringat sini, tak terima dengan Allah. Maka sah. Sembayangnya tak sah. Sembayang tanpa niat, sah atau tak sah? Niat di mana? Di hati. Tapi kau tak ingat di hati, sembayangnya tak sah. Ketika kau ingat di mana? Ingat tempat kerja, sembayangnya tak sah. Orang nampak kau sembahyang. Besok balik di akhirat, nak tengok markas sembahyang. Sekali, 0. Tahu 0? Ingat baik-baik. Hanya ucapan saja yang ada. Sembahyang niat di hati. Tanpa niat di hati, tak sah. Ucapan. Perkataan saja yang ada. Perbuatannya tak ada. Paham tak? Jadi, yang menguatkan kita adalah sembahyang. Jadi kita praktik, kita harus sembahyang. Kita dapat paham. Jadi lain kali kalau jumpa Ustaz, dia tanya, Ustaz, mengapa dalam sembahyang itu disebut takbirul ihram? Apa maknanya takbir? Apa maknanya ihram? Hukumnya niat di hati. Iman pun di hati. Di hati itu ada apa ya? Pasal tak tahu lah kadang-kadang sembahyang teringat sana, teringat sini. Cuba kalau tahu. Benar tak? Mesti kita tak tahu. Saya tak tahu. Barang yang dia ada di dalam diri. Jadi barang yang mulia ini jangan ikut. Jadilah. Paham. Dan paham seluruh. Apa lagi nak tanya? Manis dan praktik. Dia sedang fikir nak praktik macam mana. Tuhan akan berilah. Benda ini bukan boleh mana dia susah. Memahamkan dia sudah. Saya belajar 500 murid di santren. Yang dapat di saya seorang datang ke Malaysia. Di seorang ada di Babia. Dia jadi kiai. Tapi dia tak dapat mengajar bab ini. Di seorang lagi ada di Tanggal. Yang seorang lagi ada lagi seorang lagi mana?